أحوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في هذا الشهر رمضان وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان ورزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة وأعنا على قيامها وإحيائها واجعلنا من المقبولين عندك يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kita dapat bertemu. Saya sempat tidur sebelum ni, tunggu ni kawan kita atur tadi tu. Maaf ya lambat sedikit. Sedap tidur tadi. Tidur kalau selepas mengajar ke rasa sedap sangat, rasa macam puas sangat. Pagi ini saya akan bicarakan satu topik penting, iaitu malam Lailatul Qadar, untuk kita sama-sama ambil iktibar dan mudah-mudahan Allah kurniakan kita Lailatul Qadar. Di akhir perbincangan nanti saya akan kongsikan doa untuk mendapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, Lailah tu sebenarnya dah malam dah. Cuma kita dalam bahasa Melayu ni dia tak sedap, dia kena sebut malam juga. Walhal Lailatu tu malam dah. Jadi Al-Qadar, malam Al-Qadar. Kita wajib bersyukur atas 4 syukur. Saya dah sebutkan dulu beberapa kali. Pertama, syukur kita dijadikan oleh Allah. Kalaulah kita tak dijadikan Allah, tak mungkinlah saya hadir untuk kongsi ilmu dan tuan-tuan hadir untuk mendengar. Alhamdulillah. Allah jadikan kita, syukur, bukan hayawan, bukan binatang, tapi manusia. Jadi syukur yang kedua. Ini selalu kita ingat supaya kita dapat nikmat, dan nikmat yang Allah bagi itu diikat. Nikmat tu kena ikat. Allah bagi kekayaan, bagi kesenangan, ilmu, bagi kesihatan, tu nikmat tu, ikatkan dia. Ikatnya dengan syukur. Kalau tak diikat, habislah. Nanti akan satu ketika hilanglah nikmat itu. Apa dia? Ia boleh hilang kerana tak diikat, malah ia akan terlepas kalau orang itu tak bersyukur. Lawan tak bersyukur, kufur nikmat. Dia tidak berterima kasih kepada Allah. Jadi manusia ni pula banyak kita syukur lagi sebab kita di kalangan orang yang beriman. Di luar sana tu berapa ramai yang tak beriman. Kemuncak pada semua ni kita dipilih jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling akhir dibangkitkan, tapi paling awal masuk dalam syurga. Mana nak cari ni? Contoh, orang tu datang lambat, betul, tapi duduk paling depan sekali. Kan satu privilege. Inilah umat ini. Lailatul Qadar tak dibagi pada umat lain, tapi hanya umat ini. Sekali Nabi berbincang dan Nabi mengajar sahabat. Lalu Nabi katakan, dulu ada seorang daripada Bani Israel. Bani Israel maksudnya Bani anak-anak Israel. Israel merujuk kepada Nabi Yaqub. Jadi Bani Israel ini keturunan-keturunan daripada Nabi Yaqub. Jadi Nabi Yaqub ada 12 orang anak. Sebab itu dipanggil Bani. Bani itu anak-anak. Israel tu Yaqub, anak-anak Nabi Yaqub ada 12 orang, termasuklah Nabi Yusuf, Bunyamin dan yang lain-lain. Keturunan inilah. Jadi mereka ada seorang ni, dia berjuang, berperang di jalan Allah 1000 tahun. Kan besar pahalanya tu.
Sampai sahabat yang dengar Nabi sebut, ya Allah, banyaknya pahala orang ni, kami ni sempat ke? Sebab umur umat Nabi berapa? Hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 ke 70. Siapa yang 70 ke atas tu, itu bonus lah tu. Dan jarang-jarang kalau ada tu syukur lah tu. Jadi lalu Allah turunkan ayat, inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang nanti bagi tahu satu kelebihan umat ini. Apa dia? Dikurniakan satu malam. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Satu malam je dapat menyamai ibadah 1000 tahun. Tadi itu orang Bani Israel berperang 1000 tahun. Kita satu malam saja ibadahnya seperti 1000 tahun. Jadi umat ini khususnya ummati ummatun marhumah. Umat ini umat yang selalu dirahmati. Antara tadi itu satu malam sama dengan 1000 bulan. Jadi saya sebut tahun ke bulan tadi? Itulah kesan tidur tak habis lagi. 1000 tarik ni balik bagi balik 1000 bulan sama dengan 83 tahun atau 84 tahun. Malam ni sangat mulia sebab diturunkan Al-Quran yang mulia. Quran tu mulia dah. Jadi Quran tu mulia, bertambah kemuliaan sebab diturunkan pada malam yang mulia. Malam ini mulia sebab diturunkan kitab yang mulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Al-Qadar. Turun ni sekaligus. Jangan keliru lagi yang kata Lailatul Qadar tu kalau begitu 17 Ramadan lah Ustaz, sebab Al-Quran turun pada 17 Ramadan. Tolong difahami, penurunan Quran ada dua stage. Satu daripada Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah dekat langit dunia. Yang ni yang kata sekaligus ni. Sekaligus inilah pada malam Al-Qadar. Kemudian turun pada Nabi secara gradually, berperingkat-peringkat. Yang first turun itulah yang 17 Ramadhan. Jadi dia tak ada kaitan dengan Lailatul Qadar malam tu dengan 17 tu. Jadi 17 tu tidak termasuk malam-malam ganjil. Malam ini penuh dengan keberkatan dan kemuliaan sebab inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkati. Ada dua perkataan. Satu barakah, satu lagi mubarak. Kalau barakah untuk dirinya, barakah maksudnya pertambahan, gandaan. Seperti air mata air yang keluarnya slow and steady, nanti akan memenuhi perigi walaupun sedikit. Amalan yang berkat, amalan yang sedikit tapi pahalanya banyak, tu maksudnya berkat. Kalau mubarak akan memberkati yang lain. Contoh perigi tadi tu, kalau kosong kan nampak macam tak cantik je. Kan air perigi tu slow memenuhi. Jadi air tu barakah. Kemudian dia mencantikkan perigi tadi tu sebab ada air. Kalau tak kontang, kering kontang je, nampak macam-macam dalam tu. Jadi berkat tadi, sesuatu amalan itu berganda-ganda dan orang lain pun dapat manfaat juga. Seperti air perigi tadi tu berkat dan dia memberkati, mubarak. Maksud orang boleh minum, binatang boleh minum, tumbuh-tumbuhan pun boleh kita sirami. Itu namanya mubarak. Asalnya tadi berkat, kemudian dia memberkati. Itulah bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan malam tu sendiri berkat. Dan kita juga dapat keberkatan dia. Apa caranya? Iaitu kita apapun ibadat semuanya bernilai 1000 bulan.
Malam ini penuh keberkatan dan kemuliaan. Ia lebih baik daripada 1000 bulan. Diampunkan dosa kalau malam tu Lailatul Qadar. Nah, kita solat tarawih malam tu diampunkan dosa oleh Allah. Tak payah tunggu Lailatul Qadar pun kita diampunkan dosa oleh Allah bulan Ramadan. Bumi menjadi mulia sebab didatangi makhluk yang mulia. Makhluk tu siapa? Malaikat. Ketua pada malaikat, ketua Malaikat Jibril. Kalau Tuanku Sultan Selangor datang ke Masjid Al-Falah kita ni, seronok dah nah. Jadi macam-macam lah liputan dalam TV, surat khabar. Mungkin orang tak kenal Masjid Al-Falah ni jadi kenal sebab didatangi orang yang mulia. Tambah lagi mungkin tuanku akan tanya macam mana mikrofon. Okey, alhamdulillah. Aircon, alhamdulillah. Perlu peruntukan? Kalau boleh tuanku, silakan RM10,000. Masya-Allah. Tu keberkatan itu sebab didatangi tuanku Sultan. Ini yang datang ni malaikat yang tak pernah buat dosa. Tambah yang datang lagi ketua malaikat. Mereka datang dari mana? Kan mereka turun ke bumi. Maksudnya datang dari mana? Bila turun tu mesti ada atas. Atas mana? Atas langit. Langit ada berapa? Langit ada? Macam mana tahu ya? Alhamdulillah. Maksudnya kita dah bagi tahu hari itu panjang lebar. Cuba kita test sekejap ya. Kita sekarang berada di mana? Di Al-Falah ya. Kemudian atas kita tu dipanggil apa? Atas tu. Tak, ni bukan bumbung ni. Atas. Itu sebenarnya langit dunia ya. Baik. Atas langit dunia tu langit apa? Atas langit dunia. Betul. Langit dunia tu langit lapisan pertama. Atasnya lapisan 3, 4, 5, 6, 7. Nak satu lapisan ke satu lapisan berapa jauh perjalanan? 500 tahun. Macam mana tahu ni? Betul. Tebal langit yang pertama? Tebal. Betul. Tebalnya ialah kalau kita ambil bumi kita ni letak di langit yang pertama, bumi itu hanyalah sebesar cincin di tengah padang pasir. Tebal langit yang kedua? Langit yang pertama tu dah besar kan? Letak di langit yang kedua hanyalah sebesar cincin tengah padang pasir. Tebal langit yang ketiga? Macam tu juga. Yang keempat lagi besar. Yang kelima, yang keenam langit paling besar. Yang ke-7. Macam mana besarnya tu? Langit yang ke-6 yang dah besar tu, letak langit yang ke-7, langit yang ke-6 itu hanyalah sebesar cincin di tengah padang pasir. Seluruh langit itu, 7 lapis langit dengan luasnya itu, kalau diletak di contoh sebelah kursi, ada satu makhluk namanya kursi, ayatul, bukan kerusi. Ini kerusi, ini kursi, satu makhluk yang besar betul. Kalau nak dibandingkan dengan 7 lapis langit dengan sebesar dan setebal dan seluas tadi, seluruhnya ini hanyalah sebesar cincin di tengah padang pasir. Besar tak kursi? Sebesar-besar kursi itu kalau diletak di sebelah arash hanyalah sebesar cincin ke kucing? Bunyi-bunyi kucing tadi. Cincin. Sebesar cincin di tengah padang. Makhluk yang paling besar arash, jangan jaga gajah. Semula makhluk yang paling besar, maksudnya fahamlah tu. Itulah barakahnya kita mengaji Isra dan supaya kita tahu bila kita baca ayatul kursi jangan sebarang. Sebab itu kita dah ijazahkan dulu kan. Ada yang tak dapat ijazah lagi? Tak dapat lagi tahun depan.
Kalau nak cerita dan ijazah tu dia kena cerita, saya kena tunjuk balik. Baru tak? Baru. Kalau tak kita baca Ayatul Kursi sekarang, kita rasa macam tak ada apa. Tu tujuan saya paparkan itu. Sangat besar. Sehingga bila kita baca tu, ya Allah, terkagum-kagum dia buatnya. Wasi'a kursiyuhu, maksudnya luasnya kursi Allah itu as-samawat, 7 petala langit dan campur bumi. Campur kita pun, ya Allah, lemah kita dibuatnya. Bagi yang tahu, bagi yang dapat yang itu tu. Bagi yang belum, tunggu tahun depan. Secara randomly, maaf, siapa yang belum lagi dapat ijazah ni, saya ijazahkan nanti selepas Lailatul Qadar ni, saya ceritakan. Boleh? Saya nak tengok dulu berapa. Kalau Kak Ajah seorang, tahun depan lah. Oh, ramai lagi. Ya Allah. Tak apa. Kita tengok dulu Kak Salwa, kita tengok. Kalau saya ada masa, saya akan ceritakan. Sebab saya sayang dengan guru saya, Syekh Fahmi Zamzam. Saya sayang beliau. Beliau sepenuh hati saya. Beliau ijazahkan amalan ini pada kami. Saya nak ijazahkan seramai-ramai manusia. Kenapa? Bila kita amalkan, beliau akan dapat ganjaran dalam kubur. Benar? Saya berazam hari ini untuk ijazahkan juga. Tapi tengok apa kita berhenti hari ini. Kita mula pukul berapa tadi? 11 ya. Jadi kita berhenti pukul berapa, Kak Salwa? Hari ini saya banyak program juga hari ini. Tolong kasihani saya. Pukul 12. InsyaAllah pukul 12. Saya cuba sempatkannya untuk tuan-tuan dapat juga beramal dengan Ayatul Kursi itu. Tapi ingatkan saya lah, takut nanti habis Lailatul Qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ajah kena angkat, Ustaz, Ayatul Kursi. Saya pun Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kena sebut ijazah Ayatul Kursi. Lailatul Qadar, tulisan Arabnya begini. Lailah itu malam. Tapi kena ingat, dalam bahasa Arab, perkataan malam ada 2 word. Satu, lailun, malam. Yang kedua, lailatun, juga malam. Dia muannath dengan mudzakkar. Apa bezanya? Kalau lailatun ini sepenuh malam. Bila sebut malam, bermula maghrib sampai jangan isyak pendek sangat. Sampai subuh. Nak tunjuknya, ya Allah, panjangnya. Mana-mana waktu, mana-mana amalan, semuanya 1000 bulan. Saya sebenarnya nak bagi tahu, sebenarnya semua kita boleh dikatakan setiap tahun dapat Lailatul Qadar. Cuma kita realize tak realize itu saja. Tujuan kita cerita ni, kita dah dapat sebenarnya. Sebab akan dapat pahala Lailatul Qadar, sama ada kita lihat tanda tak lihat tanda, tu cerita lain. Sama ada kita sedar tak sedar. Apa sahaja kita buat. Bukankah Kak Ajah semua, Datuk Datin tak pernah miss solat maghrib kan? Maghrib kan waktu malam. Maghrib malam tu 1000 bulan tu. Kak Ajah terutama sekali, Mak Ajah, kan suami dengan anak-anak buka puasa, buka buah limau tu, kalau bertepatan malam tu Lailatul Qadar, pahalanya 1000 bulan. Bukalah buah limau setiap malam, starting daripada malam tadi. Betul, nampak macam ni, tapi pahalanya tuang air kopi tu 1000 bulan dah. Walaupun cuma secawan, tapi 1000 bulan. Itu baru benda kecil-kecil macam tu. Belum lagi solat maghrib, solat tarawih, solat isya', jangan lupa solat witir. Kak Ajah ni saya tahu ni muka-muka yang rajin solat ni. Solat tahajudnya, cahaya tu nampak
sebab ada lampu. Cahaya handphone. Tapi saya tak tahu, tapi memang nampak muka-muka ni muka yang insya-Allah kuat, solawat pun kuat, solat pun kuat, tidur pun kuat, makan pun kuat. Tapi insya-Allah sebenarnya memang kita dapat, cuma kita tak nak cukup sekadar tu je, kita nak apa? Sepenuhnya tu. Sebab tu kita akan tunjuk kaedah ulama dan tanda-tanda, supaya bila dah tahu tanda tu, kita pulunlah. Jangan menyesal nanti. Maksudnya menyesal tak buat banyak. Nanti di akhirat, even dalam kubur, orang beriman pun menyesal. Satu, dia tak pernah buat sesuatu amalan yang guru dia bagi. Dua, menyesal juga. Buat juga, tapi tak sebanyak orang lain buat. Saya nak supaya kita jangan dua menyesal tu. Mudah-mudahan. Kalau Lailatul Qadar belum berlaku lagi lah. Kalau Al-Qadar itu maksudnya ukuran. Sebab ukuran qadar pahala, ganjaran, kurniaan, kemuliaan, keberkatan yang sangat besar daripada Allah pada malam ini. Satu malam tu je lah, daripada maghrib sampai subuh. Ini namanya malam, maghrib sampai subuh. Kalau malam tu dibagi dua, jadi begini: 1/2 awal, 1/2 yang kedua. Kita kena tahu, sebab yang kata sahur tu bermula fadilatnya 1/2 malam kedua. Kalau sahur pukul 11 ataupun 11.30 tu tak nama sahur tu namanya more, ataupun apapun namanya, tapi tak dapat fadilat. Dapat fadilat katalah 12 tu, kita agak-agak pukul 12 tengah malam, 12:01 saat baru dapat fadilat sahur. Tapi tidak afdal. Afdalnya begini, kena bagi lagi 1/3 awal, 1/3 pertengahan, 1/3 sini. Afdal di sini, onwards, barulah dapat afdal. Kalau fadilat, afdal lebih lagi. Tu dan saya nak tunjuk ni sebab apa? Isra' Mi'raj berlakunya bukan sepenuh malam, bukan the first 1/3, bukan yang tengah, tapi yang akhir. Sini 4 jam ataupun 5 jam sebelum waktu subuh. Sebab itu Allah gunakan malam tu, tak guna lailah. Ini mudah-mudah. Ini kalau dekat sini ustazah ni saya explain lebih mendalam ni. Ini untuk mudah-mudah saja. Ini lailun mudzakkar ni. Mudzakkar maksud saya tidak ada ta marbutah, tapi ia tetap juga malam, lailun. Kenapa digunakan lailun ataupun lailan? Sebab ia a part of night. Lailatul Qadar ni sebahagian malam ni ia berlaku 4 ataupun 5 jam sahaja. Saya dah cerita itu kan. Tapi ketika Allah sebut tentang Al-Qadar, Allah tak guna Lailul Qadar, tapi inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ta marbutah kan? Bila ta marbutah muannath belakang tu maksudnya for the whole night, the entire night, mula daripada maghrib sampai subuh, mana-mana waktu. Tadi ada orang tanyalah ustaz tadi, dia cuma pulun beramal 10 yang akhir, 1 sampai 20 dia tak berapa nak serius. Soalannya, apakah Allah terima ibadatnya? Maka ustaz tu jawab, ya diterima. Ustaz tu jawab, saya ingat betul apa yang dia cakap. Jadi dia kata diterima, tetapi rugi. Kenapa? Dia baru pulun 10 yang akhir, walhal di 10 daripada hari yang pertama sampai 20 tu tetap pahalanya 1 sunat sama dengan wajib, 1 wajib sama dengan
70 wajib, rugilah dia. Itulah yang dikatakan oleh ustaz tadi itu. Jadi sepenuh malam dapat pahala, tapi banyak mana kita amal. Bukan maksudnya amal sekali dapat sepenuh malam, tak. Saya bagi mudah beginilah. Siapa yang tadarus di Masjid Al-Falah ni, untuk 1 jam yang pertama Al-Falah akan bagi RM500. Contoh kalau berani, kalau masjid berani, seorang dapat 500. Tentulah siapa yang tadarus 3 jam itu tak sama dengan orang yang tadarus 20 jam. Gitu. Tapi dapat juga setiap saat ataupun setiap jam tu 500, 500, 500. Itulah gambaran ringkas orang yang beramal di malam itu. Bukan maksudnya sekali dia amal sepenuh malam dapat, tak. Berapa lama dia amal itulah. Sebab tu saya nak ajar malam ni amal sedikit tapi pahala banyak. Mudah-mudahan sempat. Kalau nak bagi sempat juga, takut Ayatul Kursi tadi tak sempat. Yang penting selesaikan dulu Lailatul Qadar tu. Ini menunjukkan Allah sangat kasih pada kita kan. Seolah-olah Allah nak bagi tahu, wahai umat Muhammad, punyalah panjang masa daripada maghrib sampai isyak tu, apa pun yang kamu lakukan semua digandakan 1000 bulan. Memang sangat rugilah kalau orang tak beramal, sangat-sangat rugi. Tolong diingat dulu, amalan ni jangan tinggal ever. Walaupun yang lain mungkin tertinggal, tolong diingat sekarang. 1 dulu, saya akan kongsikan 4, iaitu isyak dan subuh berjamaah. Itu syarat paling minimum nak dapat Lailatul Qadar. Apa tadi kita ulang? Solat isyak dan subuh berjamaah. Walaupun lepas tu mungkin mata mengantuk, dia tak solat tarawih, dia tak solat witir, tahajud pun dia terlepas malam tu. Tapi dia dapat 2 ni, dapatlah dia. Tapi taklah sebanyak orang yang bangun malam tu, tapi at least boleh setiap malam ya. Untuk orang yang maaf tak uzur, untuk orang yang tidak uzur, untuk Kak Ajah yang mungkin tak dapat solat, buat zikir apa-apa. Nanti kita akan kongsi zikir tu. Baik. Ibadah kebaikan digandakan menjadi 1000 bulan. Apapun yang kita lakukan. Contoh malam tu kita bersin, mungkin udara kotor kat rumah, bersin, dapatlah pahala. Tapi kena ucap Alhamdulillah. Ni bersin tak dapatlah pahala. Dia ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah tu 1000 bulan tu. Jadi bersinlah setiap malam. Semua nak buat conclusion macam tu, nak tunjuk memang anugerah Allah ni, ya Allah, sangat luar biasa. Baik, 1000 bulan tu ditafsirkan ulama dengan 2 tafsiran. Satu, memang betul-betul digit 1000 tu 1000 bulan, sama dengan 82 atau 83 tahun. Apapun yang kita amalkan, memang digit tu. Sebahagian yang lain kata tak, bukan digitnya tu, tapi perkataan alfon ataupun alfin ni 1000 tu ya, menunjukkan banyak mana tu, banyak sangatlah. Sebab alfon 1000 itu nombor orang Arab yang paling besar. Orang Arab panggil 1000 alfon. Kalau orang Arab panggil 1000 alfon. Kalau mereka panggil 1 juta, kalau mereka panggil wahid milionon, itu Arab tu dah lama duduk Subang Jaya tu. Kalau Arab yang asli dulu, dia tak sebut wahid milionon, tapi dia ulang alfu alfin. 1000 tadi tu ada 1000. 1000 tadi ada 1000. Maksudnya 1 juta.
Kalau mereka nak panggil 1 bilion, kalau mereka sebut wahid bilionon, itu orang yang dah moden. Arab tu dah lama duduk di KL. Kalau yang aslinya sejuta tadi tu, alfu alfin sejuta kan, sejuta tu dia ada 1000, tu yang dipanggil alfu alfi alfin. Kat mana jumpa ni? Kat mana jumpa hak ni? Siapa yang beramal tahu ni? Dekat zikir saya tahu. Kat zikir kat mana Kak Ajar? Kalau boleh sebut tu, itu Masya Allah. Dalam ramai-ramai tak boleh sebut, dia boleh sebut. Maksudnya dia beramal. Zikir maksurat, bukan masuk pasar. Ya betul, masuk pasar boleh jugalah. Kalau masuk pasar, bazar Ramadan tu, dulu kumpul dulu kita 5 anak beranak. Kalau 7 anak beranak, okay, with only one voice, ikut abah ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Dapatlah pahala 1, bukan 1 juta, tak 1 bilion. Lepas ni jangan masuk bazar Ramadan dulu. Baca ni hadis Nabi ni. Ada simpan buku ni tak? 40 hadis bacaan ringan, besar ganjaran. Tak bawa hari ni warna merah. Yang itu Kak Ajah, Masya Allah. Dalam ramai-ramai Kak Ajah seorang yang bawa. You save the world Kak Ajah. Bawa ke mana-mana, sebab yang itu memang untuk diamalkan. Nanti boleh rujuk Kak Ajah dalam tu, bacaan masuk ke pasar. Kalau tak yang ini pun ada satu lagi buku 40 hadis amalan sedikit pahala berganda warna biru. Baik. Jadi kata ulama, alfi kat sini bukan 1000, tapi banyak. Banyak macam mana itu? Terpulang pada Allah yang Maha Pemurah. Macam kita sebut ayat 1000 dinar. 1000 dinar tu 1000 ke? Tak. Kenapa tak disebut 1000 dirham? Tak habis kuliah hari ini nanti. Sedikit supaya kita tahu, kita dah selalu sangat lalu dengan 1000 dinar tu. 1000 tu kita ambil pendapat pertama lah, memang 1000, 1000. Kalau 1000 dirham, 1 dirham itu nilainya sama dengan sekilo daging. Sekilo daging dulu 30, saya difahamkan, sekarang dah naik dah. Berapa? 45 dah. Ambil mudah-mudah 45 lah, senang ya. Jadi darab dengan 1000 kan berapa tu? Kalau 1 dinar emas itu darab 300 atau 400. Sebab itu bacaan tadi tu sangat bernilai, sehingga ulama kata guna 1000 tapi jangan dirham, tapi 1000 dinar. Nak menunjukkan nilai, tapi sebenarnya lebih daripada 1000 dinar lagi ayat tu. Jangan tinggal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Baca 7 kali lepas solat. Tak pun baca fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. 7 kali lepas solat. Itu peninding. Dia sebenarnya daripada awal, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw. Ayat itu baca 7 kali. Bila berlaku, tengok ya, Allah sangat kasih kat kita, seperti mana Rasul sangat sayang kat kita. Kenapa? Tak dibiarkan kita terkapai-kapai mencari Lailatul Qadar. Kenapa? Dah lah di spesifik lagi, more specific. Kenapa? Cuba tengok tak payah-payah.
kita cuma cari pada bulan Ramadan. Kan banyak bulan 12, pening pala kita dibuatnya. Cari yang mana satu ni? Ramadan. Ramadan tu pula di narrow it down. Jadi apa? Waktu malam dulu malam. Tak apa, jangan cari siang, tak jumpa. Kecuali di kutub utara, kutub selatan yang 3 bulan malam, 3 bulan siang tu nah. Kalau di setakat USJ ni tak jumpa lagi benda tu, jangan risau. Dahlah Ramadan satu, makin senang kita cari. Yang kedua malam, tambah lagi bila 10 malamnya akhir, tengok makin sempit, makin mudah kita cari. Ni kasih sayang Allah, Masya Allah nah. Sebab itu setiap surah mesti mula dengan Bismillahirrahman, kecuali satu surah. Surah apa tu? Surah Taubah. Sebab dalam tu ada cerita bunuh, ada cerita perang. Pun begitu, ada juga di dalam ayat yang lain ketika Allah ceritakan tentang burung hudhud ketika bagi surat kepada Ratu Balqis. Ketika dibuka, apa yang terbentang di situ? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanir. Ada rahsianya tu. Kemudian nanti banyak sangat janji nah. Tengok muka Kak Ajah teringat Ayatul Kursi. Doalah Kak Ajah tiup-tiup. Mudah-mudahan sama dia cerita nah. Dan malam-malam ganjil, ya Allah. Tengok ni, empat Allah melalui lidah Rasulullah SAW. Jadi senang kita cari 21 atau 23 atau 25 atau 27 atau 29. Kalau tak ada rumus lah yang kata kalau awal Ramadan begini, mudah-mudahan jatuh hari ni. Kalau tak ada rumus tu lah, saya akan bagi 3 rumus malam ni nah, hari ni. Kalau tak ada rumus tu lah, pulun 3 ni pulun 5 malam ni je. Sebab kita dah tahu dia mesti malam ganjil. Tengok nah, ketika Nabi sebut ini, 4 tadi ada dekat situ. Taharraw lailatul qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil daripada 10 terakhir bulan Ramadan. Tengok ni tuan-tuan puan-puan ya, tengok bahasa hadis sangat sangat tepat dan sangat precise. Dalam bahasa Arab, cari itu ada beberapa perkataan. Satu, ibhathu, cari. Yang kedua, iltamisu, cari juga. Tapi dalam bab ini Nabi guna taharraw. Apa bezanya? Taharra ni cari juga, tapi carinya begini. Polis kalau nak tangkap penjenayah, bukan terus tangkap gitu je, tak. Dia akan study dulu. Oh, dia duduk rumah ni. Oh, dia akan keluar waktu sekian, jalan sekian, dan dia akan balik waktu sekian, masuk jalan sekian. Study dulu 1 bulan. Kadang-kadang pakai pakaian preman kan, dan polis tu pula macam orang kampung kat situ. Bila dah betul, memang begitu, memang dah tele, begini, ketika itu dia akan letak anggota keselamatannya di beberapa tempat. Nah, ketika itu poinnya satu je, apa dia? Tangkap, tu je. Sembunyi dekat mana-mana, nampak je kelibat, nampak kelibat saja. Kelibat terus celapak ambil. Nah, kelibat terus tangkap kita. Sebab dah study tadi tu. Macam tu. Seperti tikus. Tikus kucing. Takut tertukar tikus menangkap kucing. Jadi saya tadi nak ubah tadi tikus ditangkap kucing. Tapi elok kita kedepankan kucingnya. Seperti kucing nak menangkap. Macam mana cara kucing menangkap tikus? Macam ada pengalaman je. Saya masuk sedikit cerita. Saya masuk cerita lain sekejap ya. Nanti saya masuk sini balik, tolong ingatkan. Ada seorang alim, orang hairan tengok dia iktikaf
Maghrib dengan Isyak. Waktu tu memang tak ada pengajian. Dia berzikir tu, kepala sebelah kanannya. Pernah saya ajar dulu, ingat cara berzikir. Dagu letak di dada semampu mungkin, di sebelah kiri mata ditutup. Tak pernah. Sudah 7 kali saya ulang. Mata gini ditutup dan mulut ditutup, lidah menongkat lelangit ini. Kita zikir apa tu? Allahu Allah, Allahu Allah. Kemudian boleh diubah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu namanya zikir sir. Nanti zikir sebegini sangat penting, sebab nanti di ketika Allah uji seseorang itu paralyzed ketika nak meninggal dunia, maaf ya, mudah-mudahan dijauhkan Allah. Jangan lupa baca doa angin ahmar ya. Walaupun sekali dalam hidup, jangan lupa, kena baca. Sebulan sekali tu lebih bagus. Bila orang tu diuji Allah dengan angin ahmar, mulutnya dah heret, jadi so dia ucap, tak boleh lah dia pun, tapi siapa yang tolong dia? Zikir tadi, sebab dia dah biasa. Dia dah biasa. Allah, Allah. Mulut tak. Sebab itu kita kena zikir itu. Tuan-tuan kena belajar. Tutup mulut. Bagi kesempatan hati berzikir. Kita kan la ilah, kan mulut dan lidah. Tutupkan dia. Tutup. Ni longkak ke langit. Zikir. Ni. La ilah illallah. Akhirnya dia sendiri talqin dia sendiri. Ketika dia tahu nak meninggal dah, mungkin dia dah tahu pengalaman, malaikat maut dah datang ni semua. La ilaha il. Dia tak sebut tapi hatinya sebut. InsyaAllah berjayalah orang tu. Sudah, masuk balik ya. Kat mana kita berhenti tadi? Kucingnya. Kucing tangkap tikus mestilah tak bergerak-gerak. Begitulah Syekh tadi iktikaf, tak gerak-gerak. Orang tanya, Syekh, macam mana Syekh boleh buat cara begini ni? Dia kata, saya belajar daripada kucing yang nak tangkap tikus. Itu namanya hikmah. Hikmah tu kena cari. Sebab al-hikmah tu dhalatul mu'min. Nabi sebut hikmah ini barang hilang yang kepunyaan orang mukmin. Fa aina wajadtumuha, tang mana pun kamu jumpa, ambil. Walaupun dekat gigi harimau ataupun gigi singa, tang mana pun kita boleh belajar. Macam Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, cerita lain pula ni, panjang pula, tapi kita tutup satu lagi cerita. Pepatah Melayu ada sebut batu yang keras akan melekuk juga akhirnya, dek kerana air yang berterusan jatuh. Panjang betul peribahasa tu ya, tapi maksudnya begitu. Dia ada dalam bahasa Melayu kan, air yang, batu yang keras, nanti cari sendiri dalam peribahasa Melayu, tapi lebih kurang batu yang keras pun melekuk melekuk kerana air yang lembut, tapi air tu berterusan. Kena jadi lekuk tu. Ceritanya Al-Imam Ibnu Hajar, beliau dipanggil Ibnu Hajar. Ibnu tu anak, Hajar tu batu. Nama beliau bukan Ibnu Hajar, tu gelaran. Beliau dapat tu sebab beliau sekali rasa kecewa, belajar payah sangat, benak kata orang, maaf nah. Dia pun pergi dalam gua, dia dengar bunyi tek 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 tek. Rupanya dia tengok air yang sentiasa menitis dah berapa puluh tahun tak tahu. Batu tu jadi lekuk. Terus dia ambil hikmah tu. Kalau batu yang keras tu boleh lekuk, takkanlah kai saya yang lagu ni, yang blunt ini, takkanlah tak boleh ini. Akhirnya dia ambil pengajaran tu. Siapa tak kenal dengan beliau sekarang? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarah beliau paling top dalam dunia sekarang. Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari, paling top. Yang syarah tu ada 5, tapi beliau yang paling top. Belajar daripada apa? Batu dan air. Saya sebenarnya nak cerita ni je, jadi panjang masuk dalam gua dibuatnya. Boleh? Maksudnya seperti pegawai keselamatan nak tangkap penjenayah, begitu. Maksudnya kita nak tunggu Lailatul Qadar, begitu juga. Bersungguh-sungguhlah maksudnya.
Lailah dia spesifik malam. Witir itu ganjil. Ashrul awakhir 10 yang akhir Ramadan, 4 ada dalam ni. Itu sangat Allahu Akbar. Nah, hikmah dan kita lihat kasih sayang Allah. Bila dia berlaku? Kebanyakan ulama mengatakan malam ke-27. Sebab ada hadis tentangnya. Kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, wallah demi Allah, inni la a'lamu ayyu lailatin hiya. Saya tahu malam apakah ia. Hiya al-lailatu allati amarna biha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam biqiyamiha. Itulah malam yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menyuruh kami menghidupkannya dengan qiyamul lail padanya. Apa tu? Hiya lailatu sabihati 27, iaitu pada malam pagi 27 Ramadan. Maksudnya pagi tu pagi 27 Ramadan, maksudnya malam 27. Nak carinya macam mana? Hari 26 malam 20 supaya esok paginya 27. Jangan tunggu hari 27. Tunggu hari 27, yang datang malam tu malam apa tu? Kena tunggu tahun depan. Itu pun kalau panjang umur panjang minta umur pada Allah panjang umur. Nah, baik. Tandanya saya akan cerita kemudian. Kenapa pendapat kebanyakan ulama kata 27? Jawab, kerana ada hadis tentangnya. 2, sebahagian ulama yang Allah bagi ilham melihat 27 itu ada isyarat daripada surah ini, Al-Qadar. Kenapa? Lailatul Qadar ada 9 huruf. Ia diulang sebanyak 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min 9 darab dengan 3. Tu dia. Ini tak ada dalam hadis, tapi ilham Rabbani daripada para alim ulama. Yang kedua, perkataan hiya, salamun hiya, salam sejahteralah ia. Ia tu yang mengajar bahasa Arab tahu itu muannath, feminine. Ia akan merujuk kepada perkataan muannath yang ada ta marbutah, iaitu lailah. Maksudnya selamatlah ia. Ia tu malam Lailatul Qadar. Kalimah hiya itu kalimah ataupun perkataan yang ke-27 daripada keseluruhan perkataan dalam surah ini. Kena kira lah, kena kira satu-satu. Inna 1, anzalna 2, fi 3. Hak selebih kira kat rumah. Takut tak dan. Tapi nanti akan sampai perkataan hiya tu yang ke-27. Baik. Pendapat lain tak, bukan 27, tapi 17 atau 21 atau 23. Saya tak baca ya, sebab saya rasa macam nak ijazah juga Ayatul Kursi. Yang kedua, malam ke-23. Imam Syafi'i sangat suka 2 malam ni. Malam 21, malam 23. Saya akan bagi tahu rahsia sekejap lagi Tapi saya rasa nak tutup internet lah nanti. Sekarang silakan dulu Bang Haji. Nanti sekarang jangan tutup dulu. Saya nak tentang kaedah. Saya takut ada orang silap faham. Dan tuan-tuan faham maksud saya kan? Nanti bila saya sebut kaedah nanti, sebab ada kaedah yang saya sebut sangat sulit untuk, bukan sulit apa, sangat, kalau guna bahasa lah, eksklusif. Tapi demi Allah, dalam Islam tak ada benda yang kita nak sembunyikan. Tapi yang kata fitnah ni macam-macam kan, tuan-tuan tahu. Baik, malam ke-24, kita kan selalu ingat odd number. Ini bukan odd night ni, malam ke-24 pun ada juga. Nak bagi tahu setiap malam lah, senang. Tujuan kita nak cerita kaedah ulama ini bagi fokus. Setiap malam buka 5 tadi tu, setiap malam. Cendol setiap malam, serve pisang setiap malam.
Tapi ada malam tertentu special, tembikai, tak habis-habis, baru pukul 11.38 ya. Dan ada malam ke-25 dan ke-29. Maksud katanya semua yang ganjil tu ada, semua yang ganjil. Tanda-tandanya, tanda ni paling tepat, matahari esoknya tak terlalu terik, tak terlalu panas. Biasanya siapa yang tahu ni? Suami ke isteri? Isteri. Kenapa Kak Ajah? Betul, Kak Ajah Salwa masih rajin jemur kain. Suami bismikallahumma, dah malam tadi tarawih 23 rakaat, kemudian qiyam pula, jadi imam pula, subuh lagi, tazkirah lagi, habis tu bismikallahumma lah. Kak Ajah yang tahu, sebab Kak Ajah yang jemur. Yang kedua siapa tahu? Pembantu rumah lah. Pembantu rumah. Tak ada pembantu, saya pun tak ada. Nah, kalau siapa yang ada pembantu tu mungkin tanya dia, sini panggil apa? Bibi. Bibi, tadi panas ke panas ke redup? Panas ke redup? Iya, redup. Memanglah dalam bangunan. Kalau di luar, dia jangan di luar. Di luar, insyaAllah kita tahu, insyaAllah. Tapi kena hari-hari lah tengok. Dia redup tu daripada pagi biasa pukul 8 sampai ke 12. Memang macam tu. Saya pernah jumpa pagi tu, bukan kata jumpa Lailatul Qadar tu, jumpa pagi tu. Hairan saya. Dan saya tangkap gambar. Tapi sayang gambar tu mana boleh tahu. Ada dalam hadis, kenapa disebut di dalam kitab Bahrul Madhi, syarah kepada Sunan At-Tirmidzi karangan Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Beliau menukilkan pandangan daripada Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Muslim. Imam An-Nawawi menukilkan pula pandangan daripada seorang imam, iaitu Al-Imam Qadi Iyad, seorang ulama besar di Morocco. Alhamdulillah saya pernah pergi ke Morocco dan ziarah kubur beliau dengan Syekh Fahmi Zamzam. Kata ulama, kenapa matahari itu tak terik? Sebenarnya matahari itu memang terik. Cahaya matahari memang begitu, tak pernah tak terik. Tapi siapa yang turun malam tadi itu? Malaikat. Malaikat itu kerana tempat tinggalnya di langit, of course, lepas habis tugasan akan naik. Dan malaikat itu ada sayap, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Ada 2, ada 3, ada 4. Ketika mereka naik, difahami mereka mengembangkan sayap. Kan ramai tu malaikat tu turun dekat langit muka bumi ni, ramai. Sebab itu saya advancekan dulu antara tanda-tandanya di tempat yang gelap-gelap, seperti ada cahaya. Antara tanda yang disebut oleh ulama. Sebab siapa yang turun? Tapi pastikan bukan cahaya lampu, bukan, ataupun cahaya spotlight ke. Ini memang tak ada cahaya. Kalau lalu kat situ takut kita terkena lubang, contoh kan. Tapi bila malam tu dia macam samar-samar. Itu antara tanda. Tanda ni ada 2, tanda yang kita rasa dalam diri dan tanda di luaran. Ini tanda di luaran. Jadi ketika mereka naik atas, sayap tu menghalang cahaya sampai ke muka bumi. Tanda lain, malamnya tenang, tidak bunyi bising, hiruk pikuk, tidak panas dan tidak sejuk. Kalau hujan pun tak berterusan hujan. Hujan tapi akan henti. Tanda ni tak semestinya. Sebab tanda tu kadang-kadang berbeza. Hati rasa hiba, tenang, tengah-tengah doa tu mengalir air mata. Tak tahu pasal apa. Dia rasa macam hiba je. Itu sentuhan malaikat katanya. Rasa tenang, semangat beribadah. Kalau tak, ya Allah, mata berlipat-lipat mata. Malam tu tak tahu, duduk-duduk tu khatam 1 juzuk. Kalau malam biasa pelik. Antara tanda. Orang lumpuh berjalan, orang bisu bercakap. Ini jangan ditengok sangat sebab
sampai ke sudah tak jumpa Lailatul Qadar. Nah, ini tanda yang rare, rare. Tapi disebut dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Tapi jangan pegang yang ni sangat. Nah, kan ayah lumpuh kat rumah, tengok malam pertama tak ada apa, kedua tak ada apa, sampai takbir raya tak ada apa. Walau memang ada apa berlaku. Kalau nah, sebab itu jangan bayar fidyah bapa malam Ramadan pertama 30 kilo beras. Jangan dahului takdir. Walaupun dia dah lumpuh over years and years, siapa tahu tahun tu Lailatul Qadar, doa-doa dapat pergi masjid. Nah, jangan dahului. Cara fidyah yang paling benar, habis satu malam baru bayar satu cupak, habis 2 malam baru 2 cupak. Cuma lenguh lah kalau kita aja main malam-malam, Tuan Imam tengok muka kita aja, cemuih lah Tuan Imam. Ambil lah seminggu 7 kilo, seminggu 7 kilo gitu. Nah, air laut jadi tawar ni dalam kitab. Pokok merendah, pokok. Nah, kalau yang ini memang ada anak murid saya tengok di Kota Damansara. Anak murid saya ni bukan sekolah rendah menengah, bukan, ni orang dah ada anak 5, 6 dah pun. Dan mereka ni memang keluarga dia kuat betul, beramal. Beliau pensyarah engineering dekat UiTM. Tak tahu saya sekarang masih lagi ataupun tak. Yang voltan tinggi itu bukan yang ini, yang volt tinggi itu. Beliau tu kalau disuruh beramal, Allah, saya jadi segan. Dan saya tengok keluarga ni sangat istimewa. Beliau pernah sebut dengan saya pokok kelapa sawit depan rumah tu. Tapi tahun ni, ini cerita tahun-tahun dulu. Saya kata begini, sunat siapa yang tengok tanda jangan cerita kat orang. Contoh ya, sebab itu pilihan Allah. 2 orang duduk kat sini, seorang ni tengok, seorang ni tak. Jangan tanya kat dia, hang tengok pokok tak? Tengok ada apa? Tak ada apa lagu tu. Sebenarnya masa yang sama kita tengok dia sujud. Takut nanti dia akan persoalkan keadilan Allah. Sama-sama minum air kopi tak ada gula, pekat lagi tu. Gelas yang kedua Nescafe tak ada gula. Tapi seorang dapat tengok, dia tak dapat. Selagi kerana dia kurang ilmu, dia akan persoalkan Allah pula. Jadi itu bahaya. Jangan cerita kecuali orang yang fiqah. Orang yang fiqah ni orang yang boleh dipercayai. Pokok merendah, ada kalimah Allah di langit. Ada anak murid saya, dia arkitek. Anak-anak dia pandai melukis. Dia lukis tu, tapi dia kata 5 minit je. Waktu tu lepas maghrib. Tapi ni cerita tahun-tahun dulu lah ya. Saya nak bagi tahu, ni cerita kita ni bukan cerita orang zaman tok nenek dulu ni, bukan. Kalau Allah nak bagi zaman lah. Jadi cuma siapa yang dibagi itu, itu pilihan Allah. Melihat pintu langit terbuka. Langit tu banyak pintu, cuma kita dihijab, tak dapat tengok. Ini dalam kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Antara tandanya malam tu anjing tak menyala. Ada tandanya. Wallahu alam. Ini apa yang termaktub dalam kitab ulama. Jadi tengoklah juga anjing. Siapa yang mungkin di rumahnya ada anjing, kan? Betul. Sebab konsepnya, kenapa ayam berkokok? Kenapa ayam berkokok? Itu juga antara tasbih, sebab melihat malaikat. Kenapa anjing menyala? Sebab melihat mungkin bukan malaikat tapi benda-benda tak elok. Tambah lagi ada kitab menyebut, walaupun ni taklah kuat tapi boleh kita pegang untuk berbuat amal. Dikatakan ayam berkokok sebab dia bertasbih, dan tasbihnya Subuhun Quddus. 2 tu je, Subuhun Quddus. Oleh kerana lidah ayam tu pendek dan dia ucap tu cepat, Subuhun Quddus, Subuhun kuku. Ni bukan daripada saya, ni daripada guru saya, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam.
Lidah dia pendek tapi dia cepat, last-last jadi berbunyi tadi tu. Wallahu a'lam bis-shawab. Hikmah tahu Lailatul Qadar supaya kita beramal bersungguh-sungguh. Nah, bersungguh pada malam juga bersungguh pada siang. Ni selalu kita fikir malam saja. Kalau malam tadi memang betul ada tanda, siang pun juga buat amal. Tu nah. Dan pada tahun akan datang kita tak gaduh dah, tak payah dah. Kenapa? Mazhab kita Asy-Syafi'i, ia berubah-ubah setiap tahun. Tidak seperti orang di Makkah dan Madinah. Mereka menganggap mereka bermadhab Hambali. Madhab Hambali fix, tak berubah-ubah setiap tahun. Hence, setiap malam ke-27 mesti mereka pulun. Sebab mereka dah fix malam ke-27, dan itu juga pendapat jumhur. Nah, tapi pendapat ulama lain, dan ini rasanya lebih elok, ia berpindah-pindah. Kan kita disuruh cari sungguh-sungguh. Kalau dah tahu fix 27, tak payah cari, tak apa, kan? Tapi malam 27, itu jaga elok-elok. Di samping malam lain, boleh nak? Jadi contoh, kalau 2 tahun lepas, contoh saja ni, saya pun tak ingat, berlaku pada malam 25. Contoh, malam tahun selepasnya tak 25 dah. Kita cari yang 4 lagi tadi tu. Mungkin malam ke-21. Tahun lepas, contoh, tahun ini 25 tak dah, 21 tak dah, 3 lagi. Tengok, supaya kita makin senang. Sebab itu penting dengan ceramah macam ni, supaya kita jadi ada rasa pengharapan. Dan bukan tuju satu je, tak. Itu kita lebih fokus. Semua memang kita beramal sungguh-sungguh, tapi ini lebih fokus. Bila kita tahu malam sekian-sekian, kita pun buat preparation lah. Pakat dengan suami, pakat dengan isteri, dan mohon maaf ya, Nabi antara yang baginda buat 10 malam ni tidak bersama dengan isteri masing-masing. Hubungan yang satu itulah tak. Kenapa? Letih. Takut bila letih nanti tak sempat. Itu antara hikmahnya. Doa yang dibaca semua dah hafal. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa. Alhamdulillah, kita tinggal amin je lah, sebab Bilal baca tu kan. Beriktikaf Nabi pada 10 malam akhir, siang dan malam. Itu yang iktikaf paling tepat, siang dan malam. Tapi kita kan ada komitmen, tak boleh siang dan malam. Ambil malam, tak boleh tidur. Iktikaf waktu kita solat tarawih, iktikaf juga. Masuk ke masjid, iktikaf. Kita iktikaf selama mana? Selama kita solat isyak dan tarawih dan witir, selama itulah nama iktikaf. Yang penting iktikaf. Itu malam, siang sama juga, lohok nanti. Iktikaf waktu itu. Itu nama juga iktikaf. Bukan semestinya bawa kelambu, bawa bantal. Tapi yang paling tepat begitu. 10 hari itu 10 malam memang di situ. Tapi di Malaysia tak nampak sangat suasana ni. Nabi suruh para sahabat bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar, dan Nabi juga bersungguh-sungguh, dan Nabi buat apa? Baginda membangunkan ahli keluarganya, jangan seorang-seorang je beramal, mengikat kainnya bermaksud menjauhi isteri-isteri baginda serta menghidupkan malamnya. Untuk kita yang lemah ni, termasuk saya ya, pelbagaikan amalan. Solat, kemudian letih baca Quran, letih salawat, letih buka YouTube. Boleh YouTube yang bagus-bagus, buka Syekh Fahmi Zamzam, buka Syekh Nuruddin, buka Ustaz Azian Man, buka mana-mana dan sini, mana-mana dan Habib Najmuddin, buka siapa-siapalah. Yang tu jangan lupa. Tak apa, yang tu lupa tak apa, yang lain tengok. Semua yang lain semua bagus-bagus. Ustaz tu je tak bagus.